Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi secara maya lah dalam kelas untuk cikgu sambung subtopik 8.2 kesan daya. So hari tu awak dah tengok, cikgu dah sebutkan dan dah minta awak buat calculation juga, banyak soalan kira-kira mengenai daya apungan, kemudian ketumpatan dan daya apungan. Kemudian awak dah tengok tajuk tuas, tuas kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga. Dan untuk hari ni cikgu nak sambung kepada satu lagi cabang kesan daya, iaitu tekanan. Okey. Apa dia tekanan? Yang itulah yang kita nak tengok. Okey. Jadi sebelum tu cikgu bagi sedikit gambaran apa dia sebenarnya konsep tekanan ni. Okey, sambil tu awak boleh refer rujuk dalam buku teks awak, muka surat 187. Okey. Awak dah belajar daya ialah tarikan dan tolakan yang dikenakan ke atas suatu objek. Tapi kadang-kadang kuantiti daya yang besar tak dapat nak tolak ataupun tarik sesuatu objek tu. Kenapa? So dalam buku teks awak dia beri satu contoh, iaitu tekankan sebatang paku tekan ke sekeping papan. Okey, satu lagi adalah sekeping duit shilling. Sekeping duit shilling dalam sekeping papan. Jadi awak rasa boleh ke kita nak tekan, kita kenakan daya ke atas duit shilling tu? Boleh kita nak tekan duit shilling tu tenggelam masuk dalam papan? Tak boleh kan? So dekat sinilah wujudnya konsep tekanan dapat kita nak tekan paku tekan tu boleh tekan. Tapi untuk tekan duit shilling dalam sekeping papan tak boleh. Kenapa agaknya? Kenapa? Sebabnya ada satu lagi faktor yang mempengaruhi daya, iaitu kesan daya, iaitu bertindak balas ke atas suatu permukaan yang bergantung pada keluasan permukaan daya yang dikenakan. So dekat sini ada satu lagi konsep, iaitu luas permukaan. So ini kesan daya. Kesan daya bila kita kenakan daya bertindak di atas satu luasnya kawasan. Ada satu permukaan lah, maksudnya dia lebih kepada permukaan permukaan yang mengandungi keluasan. Okey. Jadi daya yang bertindak ke atas permukaan yang lebih kecil menghasilkan tekanan yang besar. Okay. Daya yang bertindak ke permukaan yang besar akan menghasilkan daya yang kecil. Okay. So kita tengok dulu apa dia contoh prinsip tekanan ni. Sebelum tu awak boleh tengok ini ada formula dia. Formula bagi tekanan. Pressure ni adalah tekanan. Okay. Pressure equal to sama dengan F per A, area. Okay, F adalah force, daya yang dikenakan. A adalah luas. So, inilah konsep tekanan. Konsep tekanan apa dia? Daya. F, daya, force per unit luas permukaan. Iaitu arah daya berserenjang dengan luas permukaan. Okay, arah daya mestilah berserenjang dengan luas permukaan. Okey. So kita tengok unit bagi tekanan. Okey, unit bagi tekanan ialah Newton. Newton per meter square. Meter square. Bukan meter 2, meter square, ataupun kita cakap unit dia adalah Pascal. PA, Pascal. Okey, so inilah unit yang biasa digunakan untuk tekanan. Pascal ni bukan askar Pascal tu. Pascal ni adalah unit untuk tekanan. Okey. Dalam term sains lah. Okey. Ini yang tadi cikgu kata. Suatu daya akan bertindak di
suatu daya yang bertindak di atas permukaan yang kecil akan menghasilkan tekanan yang besar. Okey. So maknanya permukaan kecil, kita nak kenakan daya dekat permukaan yang kecil, maka ia akan menghasilkan tekanan yang besar. Contohnya paku tadi tu. Paku tu, permukaan paku tu adalah kecil. So kita nak kenakan daya, paku tu permukaannya kecil, kemudian kita nak tekan dekat papan tu, so dia akan menghasilkan tekanan yang besar, jadi boleh menyebabkan paku itu tenggelam. Sebaliknya, jika suatu daya yang bertindak ke atas permukaan yang besar akan menghasilkan daya yang kecil. So sebaliknya, kalau kita letak duit shilling, kita nak tenggelamkan dekat papan, kita tekan-tekan duit shilling tu tak mungkin dia tak boleh nak masuk ke dekat papan tu disebabkan daya yang terhasil adalah kecil. Sorry, bukan daya, tekanan. Tekanan yang terhasil adalah kecil. Tekanan. Slide ni salah pula. Tekanan yang kecil. So disebabkan tekanan yang kecil, maka duit shilling tu pun tak bolehlah nak termasuk dekat dalam. Sebenarnya konsepnya, awak memang selalu nampak benda ni dekat kehidupan awak. Contohnya kalau awak nak pakai kasut. Kita ambil contoh pakai kasut. Pakai kasut. Okey, so sekarang pakai kasut, kasut sneakers. Tapaknya besar, luas. Sneakers berbanding dengan awak pakai kasut heels. Heel. Tapak yang runcing tu. Bila awak jalan, tapak runcing tu dia cenderung untuk tenggelam dekat tanah. Tapi kalau pakai sneakers, tapak yang rata, ada tak nak tenggelam? Tak ada. So itulah kita panggil luas permukaan yang kecil. Sneakers tu ada luas permukaan yang besar. Tapak kasut awak tu luas. Jadi dia akan mengurangkan tekanan. Tekanannya kecil. Tekanannya kecil, jadi bila kita jalan, kita akan dapat jalan dengan stabil lah. Bila kita pakai kasut stiletto ataupun yang heels tu kan, yang ada tumit tu. Bila ada tumit, maka tumit tu tekanan akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Tekanan yang tinggi. So bila jalan tak stabil. Badan awak akan beri tekanan yang tinggi dekat kasut tu. Kemudian kasut tu juga akan cenderung untuk tenggelam. Kalau kita jalan dekat jalan yang bertanah ke, jalan yang lembut, kasut tu akan tenggelam. So jadi dia tak sesuai lah tengok tempat untuk pakai jenis kasut. Gitu. Sebab itulah ada orang yang akan sakit kaki bila pakai kasut heels, kasut tumit tinggi, sebab dia akan memberikan tekanan yang lebih kepada orang yang pakai. Maksudnya awak ni kena ada daya yang lebih untuk menghasilkan tekanan. Okey, kita tengok aplikasi dalam kehidupan. Inilah yang cikgu bagi contoh tadi. Tapak kaki gajah luas. Ni tapak kaki gajah luas supaya tekanan pada permukaan tanah dapat dikurangkan. So sebab itulah gajah ni dia boleh jalan dalam selut, dalam lumpur, sebab dia susah untuk tenggelam sebab tapak kakinya luas. So bila tapak kaki luas dapat kurangkan tekanan. Kemudian tapak kasut salji luas. Ni tapak kasut salji luas supaya senang, tidak mudah terjerumus ke dalam salji tebal. Jadi dia menghasilkan tekanan yang rendah. Maksudnya kurang tekanan dekat situ. Jadi boleh jalan dekat tempat salji tanpa tenggelam. Okey, seterusnya tayar kontraktor lebar supaya lebih mudah bergerak di atas tanah yang lembut. Ni tayar kontraktor. Tayar traktor tayar kontraktor pula, tayar traktor. Bajak lah jadi sebab itulah banyak kenderaan yang kita guna untuk kerja-kerja berat, semuanya dia akan mempunyai tapak yang besar, yang lebar. Tapak yang lebar supaya dia lebih stabil dekat tanah yang lembut. Sesuailah dengan kerja-kerja yang nak dilakukan. Okey, ini pula untuk tekanan yang tinggi. Bilah gergaji tajam supaya senang memotong menggunakan daya yang
minimum. So ini gergaji kan, gaji. So kita gergaji tanah, okey, gergaji papan. Kita gergaji papan. Lepas tu mata gergaji ni, bilah atau mata gergaji ni adalah kecil, tajam. Tajam ni maknanya dia punya luas permukaannya kecil. Luas permukaannya kecil, jadi dia boleh memudahkan kerja-kerja pemotongan. Kemudian ada paruh burung tajam. Paruh burung yang tajam supaya dia senang untuk tebuk pokok. Okey, dia macam benda-benda tajam ni ada kegunaan dia lah. Kita nak kurangkan luas permukaan dia supaya ada kegunaan yang sesuai dengan dia. Contohnya lagi mata pensel tajam supaya tulisan lebih jelas. Tulisan lebih jelas. So kita kalau guna pensel yang matanya lebar, tulisan pun jadi tak lawa, jadi buruk kan. So kita selalu korek pensel tu, kita kurangkan luas permukaan pada pensel ni untuk menghasilkan tulisan yang lebih cantik. So tapak kasut bola tajam supaya dapat mencengkam permukaan tanah. So ini antara aplikasi tekanan dalam kehidupan. Okey. Seterusnya kita nak masuk sedikit dekat tekanan gas. Okey, tekanan gas ni apa pula? Tadi awak dah tengok tekanan. Okey, tekanan yang biasalah dipengaruhi oleh luas permukaan. Kemudian ada lagi satu tajuk adalah tekanan gas. Tekanan gas. Apa dia kaitannya dengan teori kinetik gas?